yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab Syarah Hadis 40. Malam ini di muka surat 300 nombor 2 di bawah. Berkata pengarang rahimahullahu taala, sedekah untuk orang lain. Kita masih pada hadis yang ke-26 iaitu tentang sedekah. Sebagaimana telah diketahui bahawa di antara sedekah itu ada untuk diri sendiri dan ada pula untuk orang lain. Artinya manfaatnya untuk orang itu dan pahalanya bagi orang yang melakukannya. Sedekah untuk diri sendiri ialah mengucap tasbih, takbir, tahmid, tahlil, datang ke masjid, semayang 2 rakaat duha. 2 rakaat semayang duha adalah mencukupi dan menepati amal yang lain yang disebut sebelumnya. Kerana dalam semayang yang digunakan segala anggota badan untuk ibadat dan taat, dan penggunaan ini bererti mencukupi untuk membuktikan tanda syukur atau sedekah yang dikenaki daripada anggota-anggota tersebut. Adapun sedekah untuk orang lain itu bagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW pada hadis, engkau berlaku atau bersikap adil antara dua orang yang berbalah atau bersengketa. Dalam usaha mendamaikan antara keduanya demi kebaikan bersama, jauhilah dari maksud mencari faedah diri sendiri sebalik usaha tersebut atau memihak oleh suatu keadaan dan pengaruh sehingga orang atau pihak yang benar tidaklah benar, sedang yang bersalah menjadi benar. Baik. Dalam hadis yang kita baca bulan lepas, Nabi SAW sebut setiap hari ada sedekah atas setiap tulang-tulang di dalam badan kita. Yang ini kita bergerak melakukan kebaikan, dapat pahala sedekah mengikut bilangan tulang. Kita membuat keadilan di antara dua orang yang berkelahi juga dikira sedekah. Dan kita tolong orang naik kenderaan atau kita tolong angkat barang dia juga dikira sedekah. Apa maksud sedekah di situ? Maksudnya kalau orang sedekah harta, benda dia dapat di akhirat. Dapat pahala. Orang yang disedekah dapat harta. Nampak? Jadi dua-dua dapat manfaat. Kita ambil 10 ya, kita beri ke orang susah. Orang susah dapat manfaat belanja 10 ya. Boleh buat beli nasi, boleh buat beli air, boleh buat isi minyak motor. Kita dapat pahala di akhirat. Mana yang tukang bagi lebih banyak lah. Pasal yang dapat kita ya bagi. Yang kita bagi, kita ni tak banyak. Orang yang terima sedekah kita, dia dapat sekadar tu je. Tapi dapat manfaat. Yang banyak ialah kita yang sedekah. Kerana bila kita sedekah, Allah bagi kita pula. Bila Allah yang bagi, Allah ni ghaniyun 'anil alamin, kaya daripada alam. Tidak ada bagian yang Allah bagi sedikit. Khabar itu kan, orang yang paling sedikit dapat ganjaran di akhirat, dia hanya dapat dalam syurga sebuah istana daripada emas. Bukan rumah PPRT, bukan semidi, bukan rumah teres. Tak, istana daripada emas. Dan tanah dia seluas Yaman sampai Syria, 4,000 kilo. Dalam hadis sebut Syam, tak sebut Syria. Sekarang Syria dah. Dan 70 orang bidadari. Bila dia tengok, dia nampak dalam syurga, dia dapat istana daripada emas yang sangat besar. Tanah seluas 4,000 kilometer. Dan bidadari 70 orang, lalu dia tepik. Nabi cerita. Dia kata, kerana aku paling kaya di dalam syurga. Lalu Nabi gelak. Ni dia antara hadis yang Nabi gelak. Ingatlah kalau jumpa hadis Nabi gelak, ada 2 tanggungan ulama. Satu, gelak Nabi ni bermakna senyum saja. Pendapat yang kedua, gelak tu gelak juga, tapi tidak kah-kah macam kita. Dia beza gelak dengan tabassum. Gelak ni dhahak, gelak, tergelak, okey. Tabassum senyum.
Apa beza tabasum senyum dengan gelak? Kata ulama lah. Nampak? Tabasum senyum ini menunjukkan reaksi muka yang berseri. Bila orang tengok, orang pun seronok tengok muka dia. Mana dia senyum. Sama ada menampakkan gigi atau tidak. Ada orang senyum nampak gigi. Ada orang senyum tak nampak gigi. Betul tak? Tetapi tidak memperdengarkan bunyi. Tak bunyi. Maknanya senyum tak ada suara. Kalau keluar suara, ulama kata, maka ada dua. Yang pertama, jika suara itu hanya didengar perlahan oleh orang yang di sekitarnya saja, itu dipanggil ketawa. Itu harus pada syarak. Yang dilarang ialah yang ketiga, al-qahqahah. Qahqahah ni kalau suka sini batu nang, dengar sampai jerang. Pak lagi. Macam orang bela pelesik suka. Itu yang dilarang syarak. Okey? Jadi Nabi kalaupun dia gelak, ada pula ulama ihtimal. Kenapa? Kerana sangat menghormati Nabi. Tidaklah sampai kita mengeluarkan suara, hanya nampak gigi. Dan ada beberapa hadis, Nabi gelak, nampak gigi geraham. Gigi geraham ni bukan gigi depan. Gigi depan ni mudah nampak, senyum nampak lalu. Tapi kalau nak tengok gigi geraham orang, dia kena gelak. Faham? Tapi dia tidak, Nabi gelak. Ulama tanggung, tidak macam kita sampai terbahak-bahak. Okey? Maka dalam usaha mendamaikan antara keduanya, kita damaikan orang balah, kita damai di depan-depan live, kita damai guna WhatsApp, kita damai ikut anda apa pun, mendamaikan orang dikira sedekah. Jadi maksudnya kalau kita jumpa amalan yang bukan sedekah, tiba-tiba Nabi kata sedekah, kena faham maksud sedekah. Pak Nabi kata tunjuk ke rumah orang. Orang kata kat mana rumah orang ni? Kita straight, kiri sekali, lepas tu sipang yang kedua, jumpa rumah. Mana tunjuk rumah orang? Dikira sedekah. Orang nak naik atas motor, kita akak barang dia, bola raga. Dikira sedekah. Apa makna sedekah? Antara ulama-ulama yang sebut ada dalam namanya Syekh Ali Mula Al-Qari Al-Hanafi dalam kitab Mirqah atau Masabih, syarah Miskah, kitab hadis. Dia kata Nabi sebut sedekah di situ, maksudnya orang yang sedekah dapat pahala, orang yang tolong orang dapat pahala. Jadi dia anggap sedekah. Sehingga ada satu hadis, nampak? Senyum kau, tabassumuka, senyum kamu, ala akhika al-muslim, atas saudara kamu yang Islam, sedekahun. Sedekah juga. Kita jumpa orang Islam, kita senyum. Faham? Nabi kata sedekah. Maksudnya, orang sedekah dapat pahala, mu senyum dapat pahala. Sama macam orang sedekah. Nampak? Dan ada ulama berkata makna senyum sedekah itu, orang yang terima sedekah duit, dapat ambil kemanfaat, berbelanja duit, dan orang yang melihat senyum kamu, dapat berbelanja apa? Iaitu rasa riang hatinya. Tak meriangkan hati orang beriman, dipuji syarak. Kita kena banyak senyum nak jumpa orang. Dan kita muka uduh dah. Lepas tu tak senyum pula. 2 kali uduh je. Jadi kalau kita tak comel dah, senyum pula jadi ada mani. Tak? Tapi kalau kita nak damaikan orang, jangan cari faedah diri. Di sebalik usaha tersebut, memihak sesuatu keadaan, mencari pengaruh. Hingga ada orang atau pihak yang benar, jadi tidak benar. Allah, ini ramai berlaku ni. Bila ada satu masalah, satu isu, dia akan masuk. Dia akan tubik dalam Facebook. Tapi apa? Cari pengaruh, menangguk dia air keruh. Nak dapatkan rating, dapat pujian orang dan sebagainya. Bukan ikhlas mendamaikan orang beriman. Banyaklah perangai. Jangan ikut. Asal orang balas, dia tubik. Faham? Jadi dia hero Melaya. Faham? Jangan. Kita damaikan orang kerana Allah. Bukan cari like, cari pengaruh. Bukan nak print screen apa benda, nak dapat komen banyak dan sebagainya. Like banyak, tak ada salah pun. Like sikit pun tak ada salah. Faham? Yang penting malaikat like. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu yang kamu buat, malaikat hadir di sisi kamu, malaikat yang sentiasa mencatat. Siapa yang mencatat amalan kita?
Raqib dan atid, bukan akid. Inilah keadilan yang mendatangkan kebaikan, yang menyebabkan berpahala atau menjadi sedekah. Tetapi perkara ini adalah payah. Payah. Nah, bila kita buat sesuatu dia cocok di syaitan hak mau. Nak suruh kita cari kredit. Faham lagi? Neh. Patut orang. Nampak tak? Tawah sekali selfie. Tawah sekali selfie. 7 kali tawah, 7 gaya selfie. Tapi jangan tuduh dia. Kalaulah kerana nak menunjuk-nunjuk amal, tak ada pahala. Tapi jangan kata kat orang, kita tak tahu. Nampak? Ar-riya' wal ikhlasu fi sudur. Riya' dan ikhlas itu nak semua dalam hati. La ya'lamu ma fi sudur illallah. Tidak mengetahui apa yang sebenar ada dalam hati seseorang, melainkan Allah. Cuma kita buat pesanan untuk diri kita. Kita tak solat, tak buat ibadat, dia akan halang kita. Nampak? Dia kata teruskan mesyuarat. Jadi kita tak ingat solat. Orang jabat siapa dak semayang mesyuarat. Lagi. Kalau kerja motong kayu ke gaus mi ke pasar Mozek, teruskan kerja. Awal lagi kita pun gaus mi lagi. Tinggal lahu, masuk asar. Itu bagi orang yang berjaya dipengaruhi. Kalau dia gagal mempengaruhi untuk tidak solat, orang tu degil solat juga, dia kacau masa wuduk. Faham lagi? Kita tanya siapa kita dah masuk kaki dah, dia kata, "Syekh, mu air kena dulu ke niat dulu tak muka ni?" Sudah lah kita. Ambil wuduk mula, pada rebus letang gitu. Faham? Molek dah wuduk kita boleh lawang dia, masuk kat semayang pun tak. Allahu Akbar. Faham lagi? Dia pun mari, "Syekh, niat tu qasdu syai'in muqtarinang bi fi'li." Hak mana dulu mari? Faham? Mu mana dulu niat tadi? Kita sudah. Bila kita rokok, dia kata mu baca Fatihah ke tak? Kita sapa rakaat ketiga, pak dah ni ketiga. Faham? Betul tak? Memang tugas dia tang seritang. Faham? Nata setang tu dah. Tang seritang. Kerja dia ya. Jadi mu tak payahlah beli Kaabah, Banila Kak, lepas tu tulis kami marah syaitan. Daya. Memang kerja dia akan berhenti, dia tak malu kamu. Faham lagi? Kita kena berjaga-jaga, jangan sampai ikut ke dia. Tugas dia tak akan berhasil lagi dak kiamat. Kiamat baru pecing. Macam kita tak ada pecing dah. Ada pecing. Bila kita dah berjaya solat, dia kacau lah. Tu yang dalam rokok, Maliki Yaumiddin. Kata gua aneh pula baca tehah lah rokok. Tu faham bodoh lah mau. Jawab, tehah lah rokok. Duduk tahiyat. Wajah tu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ard. Doa iftitah. Suka mu tu. Faham lagi? Siapa punya kerja? Tang seritang. Okey? Kerja dia. Pasal apa? Dari janji dengan Allah. Dia janji ke mana? La'ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, sebab Nabi Adam punya masa aku kena keluar dari syurga, kena masuk neraka di akhirat lagi. Hari ini aku berjanji depanmu ya Allah, la'ughwiyannahum ajma'in. Demi Allah, demi kebesaranmu, aku akan kacau ke semua kali ajma'in. Bukan ba'dahum ajma'in. Kalau ba'dah boleh tahan, sebahagian, semua kali. Kau long. Orang Batu Nang, kau Gate Titi, Tanjung Satu, nampak? Habisnya gomor mereka. Nak Mekah, Madinah, habisnya kucar. Habis dah salang, dia mari pula 3 ke 4. Nak salang leleh ni, molek dah ni, comel dah. Fil alamin naka hamidum majid. Berok dia bagi. Mu niat mayang garik ke mayang raya? Faham kita? Mayang mula. Nak? Dia yang mandi junuk 2 jam. 2 jam mandi junuk. Orang basuh bah setengah jam siap. Faham? Dia mandi junuk 2 jam. Basuh bah, spray basuh. Tengok basuh bah. Gini konyol. Setengah jam siap sutai bah, luar dalam. Kita mandi tubuh cek. Tinggi sikit pada Doraemon. Faham? 2 jam tak siap ke apa? Kerana tak dia, kerana syaitan menunaikan janji dia, manifesto dia. Faham? Habis dah balik belaka dah semayang dah. Esok dah. Semalam dah semayang tajuk. Esok cocok pula. Tujuan apa? Nak suruh punah kau. Pasal molek semayang kita semalam, nak suruh punah. Dia kata, "Syekh, mu semayang tajuk kat 20 tahun dah. Sampai ke hari ni 20 tahun dah. Tulis kau scan kat Facebook.
Gitu pun boleh ada. Semalam kuat peti. Gegar tak. Pukul 3 lebih kita tengah tahajud. Deting. Ramai like. 11 like boleh. Faham? Biasa boleh 2 like 2 like pun 2 akaun dia belaka. Faham tak gitu? Nampak? Ada kacau tak syaitan? Kita kena perbodohkan oleh syaitan. Okey? Balik Mekah hidup dalam kapal terbang ni berangang dah. Dia tukar dah Tauhid kena buat haji depan. Faham tak? Balik Mekah. Kalau Tauhid tak ada haji kan. Muhammad bin Ilyas. Nak kena buat tukar dah, boleh pakai dah surat lama. Kena buat Tauhid baru Haji Muhammad bin Ilyas. Nampak orang pun panggil, Cik Mak. Cik Mak. Haji Mak. Haji Mak paling halu. 15,000 mampu. Orang panggil tak panggil haji pula dah. Bang. Tapi bukan orang bertunang tu, orang pok katok. Nah. Ada perkara yang senang dan dapat dilakukan oleh semua orang dan sebagaimana yang dipahamkan dari perkataan Nabi, iaitu engkau menolong seorang laki-laki untuk naiki dia ke atas binatang kenderaan atau apa saja yang dijadikan alat perjalanan seperti sampan kapal, motorkar dan sebagainya, atau engkau menolong mengangkat barang kepunyaan ke atasnya untuk memudah dan menyenangkan dia, atau menokong orang lain apa saja yang membawa kepada kekurangan kesusahannya, semuanya sedekah belaka. Dari segi patah kau nak tolak fiber, nak injing memang dia pikul seorang. Nak tolak fiber tu dari atas pasir nak turun dalam bok, dalam patah, dalam air. Faham? Ada 5 orang budak-budak patah tolak. Ni masuklah hadis ni. Betul tak? Ni dia memudahkan kenderaan orang. Orang tu dia pakat tolak. Hok pergi ke laut seorang je ngai fisi. Tak? Hok kan tolak 4 orang. Pahala. Gagi dah tolak duduk dalam air dah. Tuan dia pun pergi ambil atas stok injing. 8 kuda buat atas belakang. Betul tak? Pikul. Berat menanang. Kenapa ada pergi berat, ada balik rengang pikul? Tahu tak apa? Le ni tak main 8 kuda siap-siap ke laut. Fiber. Berapa kuda le ni? Paling kecil 40. 40 ni buat atas belakang ni. Kalau buat atas belakang mu terbit tahi. Tapi barang ni dia pikul. Masa mana rengang, masa mana berat? Ada balik ke, ada turun berat? Ada turun berat. Faham? Ada balik, piti boleh. Rengang masa. Faham? Lagi. Nak? Dah kan mari beli dah motor, boleh 400 ya. Nak? Barang yang rengang. Pikul. Acu dah di kepeng. Nak? Uyuh hayang kali pikul. Tu duit tu menyebabkan kita bertenaga. Jangan main sebab duit ni raja segala atu. Atu kalau masuk dalam tubuh orang jadi gagah. Orang tua tinggal kulit dengan tulang dah tapi bela atu, gagah. Faham? Dia kau budak-budak tanah tu kecil kepala lembau. Faham? Padahal dia orang sakit bangun tak leh, suara gagah. Apa? Atu duduk dalam. Bila atu masuk dalam badan seseorang jadi gagah. Dan dia ngamak, 4 orang pegang tak jadi apa. Betul tak? Panggil Tok Bomo, panggil ustaz pelepah. Buang 2 hari mati dia budak. Nampak? Sebab tu hatu macam-macam jenis hatu. Hatu pocong, hatu pelesir, hatu kopek, hatu macam-macam. Hatu hak bisa kali, hatu pitih. Hatu pitih bisa kali. Pasal apa? Hak kita kena hatu jelakung, jarang orang kena. Hak kena hatu lasui jarang lah. Tak apa nak ada lah ni. Darat ulu-ulu sekor 2 ada. Faham? Terbang tahu kok pisang. Nak? Bandar biar kejut dengan rezek congek bau. Faham? Tapi hatu pitih kita kena usik, abang kita kena usik, tokel kita kena usik. Lagi mak ayah kita kena usik. Betul tak? Ada hatu tu dalam tubuh gagah. Tak ada hatu slow jalan. Tengok orang ada pitih jalan dekat depan masjid yang darah. Nampak? Kerana Cik Mak darah biasa. Rupanya ada 2 ya lah kocek. Cik Mak baru ambil pitih saka 146,000 duduk dalam kocek jalan. Jadi gagah. Muh lah tu. Ada pitih jadi gagah, cakap pun gagah, jalan pun sedap, jakoh pun panjang. Betul tak? Aja ada pitih lu. Tu kena ngosek tu. Atu pitih namanya.
Inilah pertolongan yang menjadi sedekah untuk faedah orang lain, tapi paling kembali kepada orang yang menolong. Patulah Nabi kata, apa yang kamu makan jadi tahi, apa yang kamu pakai jadi kain buruk, apa yang kamu beri kat orang jadi harta. Situ betul. Waktu orang dulu banyak sedekah. Siapa paling kuat sedekah? Sahabat. Sahabat siapa banyak kali sedekah? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Banyak mana sedekah? Semua harta. Semua kali. Lagi. Kita tabung haji ada 40,000, sedekah seria. Tabung kebakaran. tabung Palestin, tabung Yaman, seria wi. Faham? Patut wi 5 riyal dah hijau. Dak wi biru seria. Jadi kita beri pertolongan. Setiap yang kita tolong orang, 360 tulang dalam badan kita, 360 sedekah. Sebab Nabi sebut itu salam sulami, maknanya sendi-sendi dalam badan. Perkataan yang baik, yang berfaedah walaupun sepatah dua kata, pendek lagi ringkas tapi bernah. Di antara perkataan yang baik itu mengucap salam dan menjawabnya, memberi nasihat dan teguran yang meminta dan sebagainya. Ia perkataan yang menjadi sedekah di samping memberi faedah pada orang lain serta menambah ikatan persahabatan. Jumpa orang badidang beri salam. Jumpa Assalamualaikum, sedekah. Tengok. Piti dah keluar lagi, dapat dah sedekah. Tak ada orang seorang beri salam kau. Tak ada orang seorang beri salam kau. Di mana? Balik di rumah. Ingat kalau balik di rumah tak ada tahu, dah tak ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Selawat sekali atas Nabi wa ala ibadillahi salihin, kata dia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wa ala ibadika salihin. Nampak? Salam sejahtera atas kamu penghuni rumah, tak kira siapa pun, dan ke atas semua hamba-hamba Allah yang baik-baik. Itu salam pada rumah. Tiap-tiap langkah kaki yang kau berjalan ke masjid untuk beribadat atau meramaikannya untuk membuktikan taat. Jalan kaki di masjid dia tak kira kilo, dia kira sedekah. 10 langkah, 10 pahala, 10 darjat dan 10 hapus pahala. Dak semayang ni baru langkah pergi. Sama ada mugi nak pergi saja duduk iktikaf saja, atau nak pergi majlis ilmu, atau nak pergi semayang, atau nak pergi berzikir, nak pergi selawat, ikut pandai. Jangan pergi nak curi sejik dah. Tak dapat pahala. Nampak? Baru ni orang buat apa benda ni, meramaikan jemaah subuh seperti Jumaat. Faham? Pernah orang muda. Betul tak? Pernah. Beribu-ribu budak-budak muda. Buat sama. Ada orang marah. Ada orang marah. Sakit hati tengok ramai. Hak sakit hati tengok ramai tu setan. Tak lagi. Tak kira siapa buat pun, parti mana buat pun, nak suruh ramaikan rumah Allah, kita kena setuju. Nampak lagi? Dah tu kat gigi dah ramai pula dah. Tak sakit kat gigi, kira ramai ni dulu. Baik ramai sekali-sekala pada dak ramai terus. Betul tak? Kat gigi kosong mula. Tak apalah. Sekarang kita buat jadi ramai dah. Mari 1,000 orang, kat gigi jadi kurang mula. Tinggal apa? Tinggal 300. Tak apa dah. Pasal 20 orang. Faham? Buat sama. Tak usah peduli orang cakap. Faham? Kan kita cari makan kedarah dengan dia. Mu siapa? Dia biasa panah tengok orang ramai pergi masjid, setan. Betul tak? Orang nak buat benda yang Islam, kalau dia cakap banyak, banyak tak setuju, tu setan tu. Nampak? Kata tu usah bising lah setan. Engkau membuang atau menghilangkan apa saja bahaya yang berada di pertengahan jalan, sama ada duri, kaca, kayu maupun binatang dan najis, untuk menyenangkan orang-orang menggunakan jalan itu. Allah sedekah juga. Ya. Nabi kata wa tumitul adza anit tariqi sadaqatun. Kamu buangkan yang benda yang menjadi tak elok di tengah jalan supaya orang tak langgar, tak gelek, tak tepuh, adalah sedekah. Dalam hadis Imam Tirmizi, kamu buang tu batu dan kayu dan tulang. Nampak? Kita tengok, batu kita pun buang. Takut orang langgar, sedekah. Tulang, kan budak-budak jirit kaki kan, kita pun buang, sedekah. Kayu kat gigi masuklah di dia orang, boh orang, kita pun buang. Sedekah. Dah kita buang tak? Dah.
Naik motor, tengok ada kayu. Oh, biasa aku lift. Ha, biasa aku elok. Duk main gitulah. Patut berhenti motor ambil kayu tu agak. Takut orang langgar. Untuk orang di belakang. Nolek tok tua mu lagi sembang bang kayu. Amal lagu tu lah. Kita untuk orang lain. Buat lengah kita, susah kita untuk orang lain. Baru betul. Kita tak kena itu jual. Beli apa aku orang. Faham tak lagi? Mapuh mau. Kita main mapuh mau tak mau. Tak betul. Sedekah pun dapat, Allah pun sayang. Dan nanti dibalas pula tu. Bukan pada di akhirat. Dah mungsu senangkan orang, tak rebah orang. Kayak gini saya masa mu, Allah jaga pula mu. Tak rebah pula. Kalau ada orang puang birat kayu tu suruh beti, suruh alih pun beti tak? Betul tak? Ayah haji belanggar dengan awet. Awet tu rebah skuter, kaki kepik sikit di skuter. Ada sakit. Ayah haji kepala dah lokang. Kaki semak di pagar. Mana mu akak tu? Mu akak mana tu? Jawab. Awet tu piyah hijau tu. Piyah hitam so cakap banyak piyah hijau akak awet dulu. Itulah manusia. Semua kita tanya akak-akak puang dulu. Saya seorang kalau berlaku gitu saya akak-akak pok cik tu kediang. Apa gitu? Orang akak puang dulu. Laki tu ayah haji ni kepala dah lokang. Kaki nampak? Nampak tak? Tak betul tak mau lah kita ni. Main tengok orang mana comel akak dia dulu. Tengok Toki lah kalau cucu dua orang. Seorang tu cucu dia natu kat Kuala Lumpur. Tapi duduk England. Faham lagi? Nampak? Natu orang Kuala Lumpur. Duduk England. Kerja kedutaan. Balik Batu Nang ni gaya. Cucu merah rambut. Nampak? Pasal mok putih orang Kuala Lumpur. Rambut merah rambut. Macam Mak Saleh. Faham? Natu seorang lagi. Orang dia ni orang dia tabubuh. Faham lagi? Hitam beletung cucu. Macam buah manggis. Toki bawa mana bola raga petang-petang. Rambut merah ni ya. Cak. Hitam kelik-kelik lagi. Jahat dah Toki. Toki itu biar mati awal dah. Faham lagi? Kerana dia membeza-bezakan pula kulit cucunya pula. Apa? Mari duana akalang lagu tu. Nak sehu kat orang. Tak pada dia tak ada air rumah. Cucu duduk lah raga rumah. Faham lagi? Kerana jamai. Selanjutnya masuk jugalah ke dalam pengertian sedekah. Perjalanan seorang pada kawannya untuk menyempurnakan janjinya dalam suatu perkara. Tok Kenali dia bilang ketika dia tua lah di Kota Baru orang cerita. Dia bawa tokak petang-petang. Ada kayu dia kuih. Ada sting botol ke apa dia kuih. Hadis ni dia beramal. Faham lagi? Sedekah. Kuih dengan kayu. Kita akak dengan tangan. Tambuh akak dengan tangan, sepak dengan kaki boleh. Dia jalan-jalan ada kayu, dia pun tendang dengan kaki. Cokeh, lipat kapung. Faham? Tak ada masalah. Tu hal masing-masing. Tamu kena orang belakang. Faham? Sedekah. Tok Kenali kuih dengan tokak. Kak dia lalu tu bersih. Tak ada duri, tak ada apa. Jalan kak dia lalu. Tu. Malaikat tanda pun. Fitri. Ini kaya akhirat. Kita kira piti kamu agung. Kerana itu siap langkah dekat atau jauh dan dikira sebagai sedekah kepadanya. Demikian pula kebaikan budi seorang yang menumpukan atau melanjutkan masa pembayaran hutang. Menempuhkan atau melanjutkan bayaran hutang kepada seorang kerana kepayahan. Hal ini dikatakan oleh Nabi SAW, man anzara mu'siran falahu kulla yawmin sadaqah qabla an yahilla ad-din fa idza halla ad-din fa'anzarahu falahu bikulli yawmin bimithlihi sadaqah. Barang siapa menempuh orang yang payah, maka baginya sedekah pada tiap hari sebelum masa pembayaran hutang.
Kemudian bila sampai masanya, lalu ditempohnya lagi, maka baginya sedekah yang seperti itu pada tiap-tiap hari. Janji hari ini bayar hutang hari Rabu. Okey? Kita dengar dia dah apa, ada pitih lah ni, susah sangat. Faham? Kita pun hantar mesej WhatsApp. Dia kata tak usah bayar lagi lah. Tupu ke belanja anak-anak dulu. Nanti lega benar baru bayar. Faham lagi? 3 bulan tangguh, kita beri tangguh. Atas setiap hari itu sedekah. Jadi 3 bulan 90 hari kita bersedekah hari-hari. Kayalah kita. Faham? 3 bulan lagi mari nak bayar, kata tak usah bayar lagi lah. Bayar bulan depan lah. Nampak mu budak apa lega lagi. Nak? Tapi ingat pula, orang yang berhutang jangan niat tak mau bayar. Siapa yang berhutang niat tak mau bayar, mati jeng. Mati dia jeng. Dia kena bayar di akhirat. Kalau tuan hutang halal, sesat. Kalau tuan hutang tak halal, dia kena bayar dengan pahala. Nampak? Kena bayar dengan pahala. Kerana akhirat, piti tak laku. Yang laku, dosa pahala. Habis dah beri pahala, hutang banyak lagi. Ambil dosa kita, dia pikul. Nampak? Tu. Orang berhutang tak ada orang berhutang. Dia tak nak berhutang, dia cari kita. Tak nak bayar, kita kena cari dia. Faham lagi? Tapi kalau dia jumpa kita, boleh berhutang. Tapi kalau kita jumpa dia, belum tentu bayar. Betul tak? Dia kata begini, begitu. Hari Rabu depan, hari Rabu. 2 hari lagi. 2 hari. Faham? Kita tunggu kau macam lembu. Congok. Faham lagi? Tak bayar tarang. Ada kuatang. Faham lagi? Nampak mana? Jadi tak payah minta lah. Mu tahu dah kan? Nak? Cuma sunat kita beritahu alert dia. Siapa hutang dia ada niat dalam hati tak membayar, sengaja ngelak dan sebagainya, Nabi kata laki Allah yaumal qiyamati syariqa, dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri harta benda orang. Pencuri. Jadi petunjuk hadis yang ke-26 ini menunjukkan bahawa pada anggota seorang manusia ada sedekah, iaitu pada pahalanya setiap hari sejak dari paginya, andainya ia digunakan pada jalan yang perintah atau yang dianjurkan agama. Penggunaan ini dinamakan syukur atau terima kasih dalam erti kata yang sebenar. Sebab syukur menurut istilah Islam ialah menggunakan anggota dan nikmat ke arah jalan yang baik. Syukur juga bererti menjauhi segala maksiat dengan mencegah anggota lahir dan batin dari melakukannya. Ini yang dikatakan ulama salaf, asyukru tarkul ma'asi, syukur itu meninggalkan maksiat. Baik. Kesimpulan yang hadis ini nak beri pesan kepada kita, setiap hari kita berpeluang mendapat pahala kalau kita gunakan badan kita ini untuk buat kebaikan. Kita pagi-pagi kita pergi mandi, kita pergi semayang dah, berjalan ke masjid, dapat pahala. Hari-hari dapat pahala. Pergi ziarah rumah ibu bapa, dapat pahala. Dia atau ikan rumah pak saudara, dapat pahala. Beli dapat pahala. Niat nak beli ikan, dapat pahala. Bayar piti ke jual ikan, dapat pahala pula. Bawa pula ikan dia lagi rumah pak saudara, dapat pahala pula. Dia lagi dia makan pula atas sesuap segunung Uhud pahala. Batu banyak buat baik. Kenapa? Kerana dosa kita banyak dah. Takut berat alik dosa, go back yearly, balik awal kita. Nak suruh tak mau balik awal, biar berbanyakkan pula sedekah. Jadi antara sedekah, kita gunakan badan kita untuk berbuat taat. Itulah makna syukur. Syukur ni dia macam semayang lah. Usalli bukan semayang. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin. Itu bukan semayang. Itu lapah niat sahaja. Semayang tu ialah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Semayang itu ialah beberapa perbuatan yang diucap, yang dilakukan, beberapa perkataan yang dilafazkan. Mula dengan takbir, sudah dengan salam. Itu baru semayang. Begitulah dengan syukur. Syukur bukan alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu lafaz bagi syukur. Ada pemakna syukur, gunakan badan kita untuk balas budi Allah. Nampak? Guna kaki buat pergi sejik, guna tangan untuk sedekah, guna mata buat tengok Quran, guna telinga buat dengar orang ngajar. Itu syukur. Dan yang kedua, bahawa pekerjaan dalam Islam tidaklah terbatas pada diri sendiri, tapi meliputi juga pada diri orang dan makhluk yang lain.
Pekerjaan ini kalau baik dipandang sebagai satu sedekah untuk orang yang melaksanakannya, tidak kira banyak atau sedikit, susah atau mudah, asal saja maksudnya baik atau suci. Sebagai contoh seperti perbuatan seorang murid tali kasut kepada saudaranya, membuangkan air dalam timba orang yang meminumnya, membuang dari jalan sesuatu yang menyusahkan orang yang berjalan, manis muka tersenyum terhadap kawan dikala bertemu. Demikianlah di antara pengajaran Nabi SAW. Allahu Rabbi. Itu kata senyum pun benda yang ringan. Maknanya kebanyakannya adalah benda yang kecil-kecil saja, yang semua orang boleh buat. Contoh, kalau kita tengok ada kaca, kita ambil kaca, kita buang atas apa? Benda yang ringan. Mana ada kaca berat 15 tang, kena pakai kering nak akak dah payah. Guna tangan gitu. Teng, nak teruk dalam atas apa? Nak kita tengok ada tayar-tayar lori jatuh tengah jalan, nak kita terik gitu. Bukan tayar kereta kebas. Tayar kereta kebas 800 kilo kata dia. Nampak tak? Dekat setang kata dia saja. Nak erek ke mana? Ni tayar lori, bunga lori jatuh kat highway, membuti kereta tepi, terik tu bunga pom melepuh biar. Nak bak langgar di motor, guli bating. Nak. Maknanya rengang-rengang belaka. Paling rengang senyum. Senyum saja. Nak. Orang yang paling banyak senyum kata sahabat Nabi, paling banyak senyum. Budak-budak senyum tak? Nak? Kita ke janda. Faham tak? Dengan sama diri masa catung muka. Nak? Betul tak? Ada orang ni tengok geng. Ni geng kita. Siap-siap pakai piah senyum. Tapi sudu tak senyum. Berat anggur. Tak apa. Mu pakai piah masuk segera. Tapi sudu masuk kau. Betul tak? Kena senyum belaka lah. Tak usah pilih-pilih. Al-Hadisus Sabi' wal Ishrun, hadis yang ke-27, wallahu a'lam. Sebelum kita jawab soalan, ada 30 soalan pada malam ini. Wakilkan oleh pihak Masjid Taqwa Batu 6 untuk lancarkan pungutan derma sumbangan tuan-tuan pada malam ini untuk tabung pengurusan mengimarahkan Masjid Batu 6 kita dan maslahat penduduk sekitar. Sila gerakkan tabung kanan ke kiri masjid, kiri ke kanan, depan belakang, belakang ke depan balik untuk masing-masing muslimin dan muslimat. Pakat-pakat beri sumbangan. Kita tulis dalam YouTube kita, dalam Facebook kita, dalam TikTok kita, nombor akaun bank masjid iaitu Bank Islam 13017010051604 untuk kita beri sumbangan online, dan akaun TMB 220665593309 untuk mana-mana orang yang berkeinginan bayar bil api masjid sekali. Baik, banyak soalan. Jadi atau soalan yang pertama, sambil-sambil kita gerakkan tong, kita beri sumbangan dengan boleh. Apakah hukum suami isteri bergaduh? Dalam hati suami niat cerai, jatuh atau tidak talak, mohon pencerahan. Bagus soalan ni. Dia kata suami isteri bergaduh, itu biasa. Kalau tak bergaduh, itu pelik. Nak pelik pada gaduh langsung. Nak? Boleh jadi suami isteri itu tiang api. Kalau manusia, dia mesti ada gaduh. Nak? Tapi gaduhnya sedikit-sedikit sudah. Kemudian pula suami niat cerai dalam hati, yang dengar molek perempuan ke lelaki. Niat cerai, jika tak dilapaskan, tak jatuh. Kalau ada lapas, baru jatuh. Lapas apa ada? Lapas talak kinayah. Lapas talak ada dua. Lapas talak soreh, lapas talak kinayah. Lapas talak soreh ni lapas yang jelas, tak perlu niat. Lapah je jatuh. Contoh, nak beri dua contoh. Aku telah ceraikan akan kamu. Jatuh. Tak perlu niat. Nak, tak niat pun jatuh. Niat lagi jatuh. Yang kedua, kamu telah aku talak. Nampak? Maka jatuh talak. Walaupun tak niat. Okey. Lain daripada itu, biasanya orang panggil lapas talak kinayah. Contoh, pergi baliklah rumah tokmu. Itu bukan lapas cerai yang menjatuhkan talak dengan lapas. Tapi kalau masa dia lapas, dalam hati niat cerai, jatuh. Aku nak duduk seorang pula, tambah duduk dah dengan mong. Tak jatuh. Melainkan dalam hati, niat menceraikan isteri. Faham?
Kalau dia sebut lapas bilangan talak, jatuh ikut bilangan. Kalau tak sebut bilangan, jatuh satu talak. Contoh tak sebut bilangan, aku telah ceraikan akan kamu. Tak sebut berapa? Satu talak, sah. Kalau disebut, aku telah ceraikan kamu dengan satu talak, jatuh satu saja. Okey? Aku telah ceraikan kamu dengan 1000 talak. Oh, 1000 terus nak marah sangatlah. Maka 1000 tak jatuh, 1000 jatuh 3 saja. Nampak? Jangan main-main talak ni. Minta doakan, aminkan anak saya Nur Elvina Lupian binti Muhammad Juwaini yang sakit. Semoga cepat sihat. Amin ya rabbal alamin. Apakah hukum ambil pucuk paku di kawasan Baruh? Tengok Baruh tu siapa punya. Baruh tak ada orang punya, boleh ambil. Baruh orang punya tanah orang, tak boleh ambil. Melainkan tuang dia memang tak ambil, siapa punah boleh ambil. Okey? Apakah hukum pinjam barang orang lama-lama? Boleh kalau tuan dia suka. Tuan dia kata jangan atur derah, aku tak berahi. Kalau nak pinjam, pinjam lama. Boleh. Tapi dah kalau pinjam lama, tuan dia tak suka, tak boleh, kena atur. Nak? Batu kalau orang pinjam barang lama ni, tuan dia kena bunyi tak? Nak? Esok boleh dah atur tu kereta labi nak pakai. Faham? Sebab bila kalau dah atur, biasa dalam 8 tahun orang pinjam. Ramai pinjam barang orang sampai bertahun-tahun. Apakah hukum belajar muzik? Muzik itu ada yang haram, ada yang harus. Ada yang sepakat mengatakan haram, ada yang khilaf mengatakan haram. Tak? Kalau muzik yang serta dengan nyanyian-nyanyian perempuan, tak? Kemudian dihidangkan pula dengan narak atau melalaikan orang yang mendengar daripada kewajipan agama, haram. Apa nama muzik sekalipun, kompang. Faham tak lagi? Tapi kalau bukanlah yang melalaikan orang daripada agama dan tidak berlebih-lebihan, ada ulama membolehkan muzik. Pendapat pertama tentang muzik, semua alat muzik haram. Semua haram. Pendapat yang kedua, ada yang haram, ada yang harus. Pendapat yang ketiga, semua harus. Tak ada yang haram. Yang haram ialah yang melalaikan. Faham? Jadi duduk situlah khilafnya. Jadi kalau mau belajar main apa? Main kompang. Apa kompang muzik tu apa? Orang kahwin dia kompang. Hukumnya harus. Kerana ulama membenarkan mengetuk gendang ketika perkahwinan. Okey? Dia bila dikatakan muzik? Bila ada lebih dari satu irama. Baru dikata muzik. Kalau satu bunyi, orang tak panggil muzik. Faham? Dia ambil gendang, dia kena katok bunyi satu je. Pong, 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 pong. Itu bukan muzik. Faham? Muzik kena kurang-kurang 2 not. Paka 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 pong 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 paka pong paka pong paka pong paka pong. Tu panggil muzik. Faham? Ni kebong 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 kebong. Di Jepun kebong 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 balik awal. Faham lagi? Soalan seterusnya. Muhammad Akil Nakiyuddin bin Najimuddin minta tolong aminkan supaya lulus temuduga masuk Ma'had Tafiz Al-Bushra. Amin ya rabbal alamin. Amin tu ingat amin makna Allahumma stajib lana. Ya Allah, perkenankanlah permintaan ini. Okey? Soalan seterusnya. Ketika solat tarawih imam baca surah panjang sambil imam baca tu boleh tak saya zikir selawat istighfar dalam hati? Boleh. Tapi ketika berdiri molek kita membaca surah atau memerhatikan surah. Bila kita baca surah, jika tak dengar bacaan imam, speaker rosak. Bila perhatikan surah, jika dengar suara imam. Tak nak pergi? Imam baca kan, kita dengar. Kita dengar, tengok makna dia. Apa yang dia kata, oh surah ni, oh ni. Nak? Imam baca. Kita oh ni Fir'aun, ni Nabi Musa. Tak apa dah, ada ingatan. Nak? Jadi kalau tak dengar, kita boleh membaca surah sendiri. Tak dengar bacaan. Contohnya sembahyang asar, tak dengar bacaan surah imam. Kita tak dengar, kita boleh baca surah.
Nah, saya lalu di sebuah kampung di Amerika. Tapi 700 meter lorong kampung ada 9 bonggol. Berasa nak lalu tapi tak masuk lagi. Berasa sakit hati dalam perut. Habis. Senok perut-perut banyak sangat bonggol. Apakah hukumnya? Hukumnya tengok. Buat bonggol itu harus. Nah, tapi tak boleh memudaratkan orang yang lalu. Faham? Maknanya tak boleh tinggi dan tak boleh banyak sangat. Kerana menyusahkan orang. Jangan ikut suka hati. Sebuah pintu pagar, sebuah bonggol. Sebuah rumah, sebuah bonggol. Jadi 12 rumah, 12 bonggol. Nah, kereta-kereta hak 4x4, kira dia lasak. Nak, kena dia 2 tahun cabut sak roba. Faham lagi? Jadi kaedah kita ad-dararu yuzalu, kalau ada kemudaratan ndak dah hilangkan. Bonggol yang tinggi gesek habis kereta orang, haram sekarang dia buat lagu tu. Kerana merosakkan harta benda orang dan boleh dicokeh buang. Masuk dalam surga boleh tak tahiyat masjid? Ada ulama kata tak boleh, ada ulama berkata boleh. Jadi kalau mu nak buat, ikut pandangan yang mengatakan boleh, silakan. Nah, semua ulama-ulama mazhab Pak ni walaupun berbeza pandangan, kata ulama kulluhum ala shawab. Sekalian mereka itu atas kebenaran. Nah, mazhab Syafi'i katakan surau bukan masjid. Mazhab Hambali surau adalah masjid. Semua atas benar mereka. Nampak? Wa Syafi'i wa Malikum wa Sufyanu wa Ahmad bin Hanbali wa Nu'manu. Faham? Semua imam-imam mazhab tu betul belaka. Imam Ahmad, Imam Hanbali, Imam Syafi'i, Imam Malik, Sufyan ibn Uyainah. Nah, semua tu betul belaka. Soalan seterusnya. Adakah haram jika kita masih ada solat yang belum qada, kita buat solat sunat? Jawabnya setengah ulama berkata, kalau kita tak bayar yang wajib, tak boleh buat yang sunat. Pendapat yang kedua, boleh buat yang sunat, yang wajib jangan tak buat. Okey, sambil qada baru boleh buat yang sunat. Jangan sunat yang saja, tak buat yang qada, kerana keluar pada khilaf ulama yang mengharamkan itu. Soalan seterusnya, bagaimana cara solat sunat tasbih? Solat sunat tasbih ni kita tasbih 300 kali dalam 4 rakaat. 1 rakaat 100 berapa kali? 75 kali. 2 rakaat 150. Faham? Jadi 4 rakaat berapa? 300 tasbih. Kat mana nak apa ucapan tasbih? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu panggil sekali. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 2 kali. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 3 kali. Macam mana nak baca? Lepas baca surah pada berdiri sebelum rakaat 15 kali. Dalam rakaat lepas baca tasbih 15 kali. Masa iktidal selepas Rabbana lakal hamd 10 kali. Dalam berdiri sebelum rakaat 15 kali. Dalam rakaat 10 kali, iktidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk antara sujud 10 kali, sujud yang kedua 10 kali, duduk sebelum diri rakaat yang kedua 10 kali, tahiyat akhir 10 kali. Jadi 1 rakaat 75 kali. 2 rakaat 150, 4 rakaat 300 tasbih. Kalau kurang, tambah. Contoh kita sedar dalam rakaat, tadi aku kurang tambah dalam rakaat jadi 11. Okey? Cara untuk khusyuk dalam solat. Banyak cara. Yang paling mudah tadabburun wa tamakkun. Iaitu kita perhati apa yang kita baca. Kita sebut benda. Kita sebut Maliki Yaumiddin. Baca Fatihah. Dalam hati, Allah ini yang memerintah pada hari kiamat. Kita rakaat, kita kata Subhana Rabbiyal Azim. Itu mulut. Dalam hati kita terjemah Maha Suci Allah yang Maha Agung. Nah, Rabbil Fili, kita duduk. Wahai Tuhanku, ampunkan dosaku. Contoh. Nah, sampai ke habis kita main dengan terjemahan saja dalam hati, itu orang panggil khusyuk. Dan nak tahu mana terjemahan? Ada jual buku-buku RM3, RM4 saja di kedai buku terjemahan bacaan dalam solat. Betul tak? Kalau kedekut
Google. Faham lagi? Nampak? Photostat. Soalan seterusnya. Tamakun tu apa? Tamakun makna jangan gelepar, duduk diam-diam semayang sampai ke selesai. Boleh tak kita buat sombong pada orang tak tutup aurat kerana dia sombong dengan Allah? Kita boleh dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang melakukan suruhan Tuhan kamu dengan hikmah. Hikmah itu bukan lemah lembut. Hikmah itu dengan bijak. Kadang-kadang dengan lemah lembut itu hikmah. Kadang-kadang dengan jerkah itu hikmah. Kadang-kadang dengan garang itu hikmah. Kadang-kadang dengan sindir itu hikmah. Kadang-kadang dengan munazarah, dengan debat itu hikmah. Kadang-kadang dengan perli itu hikmah. Kadang-kadang dengan dikutuk supaya dia terasa itu hikmah. Faham? Tengok keadaan orang yang kita dakwahkan dia. Okey? Sebab manusia ni dia macam besi lah. Kalau nak jadi mahal, penuhnya dia kena katak. Lepas tu kalau ngajar lembut, payah jadi mahal. Faham? Besi, kalau kita jumpa dalam rok, besi buruk. Faham? Sekilo apa ya? Dia jawab, orang pernah jual besi. Sekilo besi apa ya ni? Seria, sekilo. Okey, kalau kita nak jual 10,000 orang nak. Kita beli seria, jual 10,000. Ada orang beli? Ada. Kalau nak suruh jadi laku 10,000 nak buat ke mana? Kena katak katak bagi kat orang awak nepa tu. Bakar mereka katak teng mereka. Teng jadi keri. Jual ke Sultan Brunei 15,000. Betul tak? Kena bakar, kena katak, baru mahal. Okey? Tadi sekian saja. Bila dipukul, dikatak, kerak situ ke handeng sini. Jadi mahal. Betul tak? Itulah manusia. Kalau mu jumpa besi seria dalam rok sekilo, lepas tu mu ambil tisu. Sebab apa? Jaga hati dia tak baik. Kalau dia kasar-kasar kat dia orang buat podcast. Faham? So slow. Laku tak 10,000? Besi karat buat gini. Nampak? Jangan berasa hati. Laku 10,000? Dah aku mengkosok gitu. Kena bakar mereka, katak. Itulah manusia. Okey? Jadi kita ada orang yang derhaka pada Allah, bukan kita sombong. Maksudnya kita pulau supaya bangkit rasa perasaan menyesal melakukan maksiat. Kalau berguna, kalau tak guna tak payah buat. Saya masa datang bulan dengar orang mengaji dalam radio, mulut terikut dengan bacaan Quran. Apakah hukumnya? Baik. Orang puang ni tanya kalau masa datang bulan. Apa ni datang bulan? Orang putih panggil benda? Period. Arab panggil haid. Datang bulan. Tu bulan tu penting. Kena orang puang pun dia kena bulan. Mana ada orang puang datang dacing. Datang dacing jeng. Datang bulan lah. Okey? Jadi dia dengar orang ngajar dalam radio, terikut tak apa, sengaja membaca, itu yang dilarang. La yaqra'u syai'an minal Quran haidun. Orang yang haid itu janganlah sengaja membaca suatu daripada ayat Quran. Terikut dimaafkan. Soalan seterusnya, saya ada anak laki-laki, saya nak akikah, boleh tak saya nak buat tahun ini sebab tahun depan ada sebahagian, tahun ini sebahagian? Jawabnya, boleh. Dia ada anak laki-laki, dia nak buat 2 ekor. Tahun ni nak buat seekor, tahun depan nak buat seekor. Faham tak lagi? Jawabnya boleh. Cuma nak faham begini. 2 perkara nak suruh faham. Yang pertama, akikah sekali saja seumur hidup. Bila membuat dah tahun ini, maka selesai akikah. Membuat pula tahun depan, jadi sedekah. Tidak akikah. Faham tak lagi? Kan ini sekali je. Kita akad nikah dah tahun ni, nak akad nikah pula tahun depan. Tak jadi. Faham tak lagi? Dia sekali je. Sah dah. Ada pun korban, dia sunat setiap tahun sekali. Datang Zulhijjah. Faham tak lagi? Maka dah tahun depan sekali pula dapat korban lagi. Depan tu kena buat korban pula sekali lagi. Jadi 3 kali Zulhijjah. Ada pun akikah dah. Bila membuat tahun ni sekali, selesai dah akikah anakmu. Tahun depan mu buat pula. Tahun depan buat dah. Jadi sedekah. Faham? Itu saya nak faham.
Yang kedua, ramai orang duk salah faham. Dia kata kalau nak ngekah anak laki-laki 2 ekor. Salah. Yang betulnya anak laki-laki seekor, anak perempuan seekor juga. Okey, sebab tu ulama kata, dan sunat akikahkan anak lelaki seekor kambing dan anak perempuan seekor kambing. Tetapi afdal anak laki-laki 2 ekor. Faham lagi ya? Seekor sah. Afdal 2 ekor. Bukan mesti 2 ekor. Ramai orang salah hang kena buat 2 ekor. Tu yang faham sekor dulu tak ada pitih. Faham? Dah 2 ekor afdal. Laki-laki sah seekor, perempuan pun sah seekor. Cuma afdal perempuan seekor, laki-laki tambah seekor lagi. Tu cara dia baru kita faham. Soalan selepas mandi biasa adakah perlu badan sampai kering baru bersihkan badan semula, berikut nak mandi wajib? Baik. Dia mandi 2 kali. Pertama balik hijau, mandi balik hijau. Saja aku mandi balik hijau kerana Allah Ta'ala. Baru mandi. Lepas tu dia nak mandi wajib pula. Jawabnya kena kering dulu mandi hak balik hijau ni. Tidak syarat. Tengah mandi hijau tukar niat mandi junub. Sah. Tak syarat kena kering. Ada kawan dia kata kena ngelak dulu. Dia kesak luar, kesak. Baru mandi yang kedua. Lagi nakal kawan dia. Tak payah. Dan kamu mandi biasa tadi tak payah mandi biasa dah. Terus mandi junub saja. Faham? Dia boleh jadi mandi bersihkan badan, mandi junub kita sah. Asal niat sudah. Kita niat mengangkat hadas yang besar. Mu mandi nak balik hijau pun sah, mandi junub pun sah, mandi panasan pun sah. Asal ada niat mengangkat hadas. Okey? Lepas mandi wajib, ada habis pula mandi wajib. Saya keluar rumah dan belum solat Zuhur. Ketika selesai mandi wajib, saya yakin telah rata. Tapi bila keluar rumah, hadir dalam hati ada mata badan yang tak rata, iaitu pusat. Saya pun beli air mineral. Saya cuah dalam pusat saya. Ada juga lagu ni. Biarlah batu boleh tanya untung tak? Macam-macam hal boleh tanya. Tengok mandi junub, tahu air mineral, macam-macam hal. Baik, dia mandi. Dengar baik-baik. 2 perkara nak sebut. Bila mu sudah mandi, rata belaka dah, kemudian mari ragu, rata ke tidak. Habis dah mandi, hukumnya rata dah. Tapi kalau mu rasa zon, berat belah dak rata atau yakin, kena perata. Dia sama dengan solat. Lagi dak salam lagi, mari ragu. Cukup dak lagi rakaat 3 ke 4 dah. Hukumnya 3. Kena tambah serakaat lagi, bangun dari tayat akhir, tambah rakaat. Tapi salam dah baru syak, tidak lagi memberi bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. 3 ke 4, hukumnya 4. Tapi kalau belum salam, hukumnya 3. Gitulah mandi tadi. Kalau mu rasa yakin memang pusat tak kena, dia pun siapa di bandar dah beli air mineral, cuah kat dalam tu. Nampak? Jaga KTCC tu buat benda mandar orang dia cuah pusat dia ganyang-ganyang. Hukumnya menambah basuh tanpa niat mandi sah. Okey, sudah mandi junub, naik atas rumah tengok plaster di tapak kaki dak ingat buang. Faham? Faham lagi? Dia pun siap plaster buang, masuk dalam sink, masuk bilik air, diganyeh tambah air yang lain. Hukumnya sah dah, sempurna mandi. Tak wajib mandi semula. Faham? Dan mandi junub tak ada masalah. Macam tadi mubuh tengah jalan ganti ganyeh pusat, tak ada masalah. Kerana tak wajib selesai dalam satu tempat. Boleh mandi junub 4 tempat boleh. Faham? Mandi surau sampai ke muka saja, kepala, tubuh basuh di rumah, lepas tu lutut basuh di sungai, kaki ni basuh di rumah bini muda. Faham? Dapat rumah bini muda basuh kaki. Siap mandi junub, jimat pula. Faham lagi? Soalan seterusnya.
Duit anak atau suami bagi, adakah kena minta izin kita nak sedekah? Jawabnya, kalau anak bagi, tak ada masalah. Kalau suami bagi, tak ada masalah. Yang tak boleh sedekah duit suami tanpa pengetahuan. Suami ada di Jabak atau WhatsApp, bang, ada orang mari minta derma nak RM10 duit abang, boleh tak? Suami kata, beri. Boleh. Suami dapat pahala, isteri dapat pahala. Nak sedekah duit orang tak boleh mandai-mandai, walau benda yang baik. Kita bahang piti kawan kita 50 ya, sedekah ke surau. Tak boleh. Nah, walaupun saing rapat, sama-sama kita tengok Coldplay. Soalan seterusnya, apakah hukum potong barisan? Jawabnya, tak boleh. Faham tak lagi? Akhlak yang tidak baik. Tersalah itu biasa. Dia ingat ke habis dah barisan, dia masuk situ. Rupanya 3 lagi duduk di pis juk. Tak lapar di pos situ. Itu lain. Hak jenis potong barisan. Potong barisan tak boleh. Yang molek keluar dari barisan. Jangan politik. Saya solat sendiri di Masjid Kampung Raya lepas azan kerana ada urusan lain, tidak ikut imam yang dilantik. Kalau ada urusan tak apa. Cuma jangan dalam masjid yang ada rawatib, ada imam yang dilantik, buat 2 jemaah, tak boleh. Hukumnya haram. Bukan haram solat, haram membuka fitnah. Orang akan buka fitnah ruang. Faham tak lagi? Jadi kalau kita pergi di semayang di masjid, kita tengok orang dah semayang, kita masuk ikut ramai-ramai. Tetapi ulama kata, jika jemaah yang ada sudah berada di penghujung solat, seperti pada tahiyat akhir, kita datang pula ramai, sunat kita tunggu dia salam dan buat jemaah baru. Itu bukan 2 jemaah. Kerana dia sudah salam baru kita takbir. Tapi kalau kita mari seorang 2, tak sunat jemaah baru, terus masuk ikut dia walaupun penghujung tahiyat akhir. Okey? Soalan seterusnya, sikit lagi. Pukul 9 kita berhenti. Bolehkah bertukar zikir rakaat dengan zikir sujud? Jawabnya, sengaja tak batal solat. Sepatut dalam rakaat subhana rabbiyal azim, dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Kita sengaja dalam rakaat subhana rabbiyal a'la, dalam sujud subhana rabbiyal azim, tak batal. Tapi mukhalifus sunnah, makruh kerana sengaja menyalahi sunnah. Okey? Jadi kalau tersalah, lagilah dimaafkan. Tersalah. Okey, kita duduk rakaat subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, lagi duduk sujud subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tersalah. Faham? Tapi kalau 6 tahun baca gitu, itu bukan tersalah, itu jahil. Untuk pengetahuan, saya dan isteri saya datang dari KL malam ini nak dengar ceramah ustaz. Boleh tak lepas ceramah ini nak ambil gambar dengan ustaz? Ada juga. Boleh 15 sen seorang. Apa tak bolehnya, semua boleh bergambar. Siapa-siapa pun boleh bergambar. PMX pun boleh bergambar kalau dia nak. Jadi lepas semayang, kalau dengan isteri di luar masjid sana. Okey? Dekat kereta tu. Boleh tak kita tapau muka orang untuk mendidik? Jawabnya, tak boleh. La tadribul wajha. Jangan, Nabi kata, jangan pukul muka. Nampak? Nak pukul kat lain. Pukul anak tak boleh. Nak pukul dalam sukan pun tak dibenarkan. Melainkan kalau guna pelindung muka, tak kena muka. Cuma point saja. Okey? Bagaimana cara paling mudah untuk kita berbakti terhadap ilmu yang kita pelajari? Yang pertama, amal. Yang kedua, sebarkan. Kongsi-kongsikan. Okey? Kita nak sampaikan ilmu, syaratnya tahu saja. Bukan syarat jadi ustaz, pakai jubah kopiah, janggut panjang. Tak syarat. Pakai topi sudu pun boleh sampaikan ilmu. Faham? Jadi apa yang kamu tahu itu benda yang betul. Okey? Kalau di Mesir, kalau di Tunisia, banyak kita akan jumpa orang alim. Pakai kot. Nampak tak? Pakai blazer. Mereka alim, menyampaikan ilmu tafsir dan sebagainya. Okey? Kena faham. Budaya kita lain.
Malaysia ni bergaluh sikit. Nah, bila jadi asatizah, jadi agamawan, mereka akan memakai pakaian-pakaian yang nampak Islami. Okey. Sebenarnya tidak syarat. Okey. Ilmu itu suku, pakaian itu suku. Okey. Apakah ilmu haraki? Dia tanya, ilmu haraki ni benda. Haraki ni benda ni. Gerakan-gerakan Islam seluruh dunia. Nah, itu ilmu haraki, fake haraki. Tentang pentingnya kita ada satu pergerakan, satu pertubuhan yang menegakkan hak dalam bab pemerintahan dan politik umat manusia. Sebagaimana pentingnya kita masukkan unsur-unsur Islam dalam bank, dalam hiburan, dalam sukan. Maka begitu jugalah dalam politik dan pentadbiran. Maka dipanggil fiqh itu fiqh haraki. Okey? Soalan seterusnya. Zaman saya kecil, saya pernah letak paku atas jalan. Lepas tu kereta tu bocor lah. Apakah hukum saya buat seperti itu? Perbuatan itu haram. Dosa tak saya? Tengok umur berapa membuat. Kalau belum balik, tidak berdosa. Nampak? Belum balik, tidak berdosa. Kalau sudah balik, berdosa. Perbuatan yang haram memudaratkan orang, berdosa. Tak balik, tak berdosa. Saya tak balik lagi Ustaz, umur dalam 19 masa tu. Korok pun tak balik 19, balik dah lah. Paling tua yang dia 15 tahun. Balik kadang-kadang kalau perempuan keluar haid, laki-laki keluar mani. Tapi kalau tak keluar haid, tak keluar mani, genap 15 tahun balik. Nabi kata rufi'al qalam an salasin anisabiyyi hatta yablugha. Malaikat tak tulis dosa dari 3 golongan. Yang pertama, kanak-kanak. Dia buat dosa pun tak tulis berdosa. Hatta yablugha, sampai kanak-kanak itu sudah balik. Ada riwayat yang lain, hatta yahtalima, sampai budak-budak itu bermimpi keluar mani. Maksudnya baliklah. Lepas tu kanak-kanak dia buat dosa, tidak tulis dosa. 3 beradik, seorang umur 8 tahun, seorang 7 tahun, seorang 5 tahun. Ropok Maybank 9 juta, pak lagi biti. Tidak berdosa. Faham tak lagi? Tidak dipotong tangan. Dalam bab hudud, kanak-kanak tak kena. Orang tua kena. Budak-budak balik tadika, tengok lori arak terbalik. Pakat minum, dia ingatkan air lemonade. Tak banyak 6 botol seorang. Faham? Nampak? Mabuk tadi habis 3 beradik. Faham? Tidak dikenakan hukum hudud 40 pukulan. Kalau orang dewasa minum arak, Malaysia laksana undang-undang Islam, 40 pukulan. Okey? Boleh tak saya berzikir dan berselawat dalam majlis ilmu? Boleh, tapi kena perlahan kerana majlis orang. Faham tak lagi? Sebab tu majlis orang kita kena hormat. Faham tak lagi? Kita imam besar masjid. Kita pergi di surau kecil, tak boleh jadi imam. Kerana ada suruh imam yang dilantik. Tak boleh. Jangan pergi langgar-langgar lagu tu. Faham? Melainkan orang suruh, orang jemput. Tu boleh. Kita qari Quran, boleh baca 7 qiraah. Faham tak lagi? Kita pergi kapun darat-darat je. Tak boleh pergi duduk depan. Kerana sudah ada imam yang dilantik. Kita ulama besar fiqh, ulama hadis. Faham? Lepas tu nak jadi imam kampung. Tak boleh. Ada dah imam. Besar mana pun mengena duduk belakang. Menghormati orang lain. Jangan dengan sebab kita ada pakak, kita bakal langgar kat orang. Tak bagus. Sikit lagi. Soalan seterusnya. Apakah hukum bermain daun teruk saja tanpa meletakkan taruhan? Setengah ulama mengatakan setiap permainan yang digunakan untuk berjudi haram bermain tanpa bertaruh. Tapi ada ulama mengatakan kalau tidak bertaruh tidak haram. Cuma permainan itu makruh. Contoh buah dadu. Dalam kitab Nailul Autar, Imam Asy-Syaukani dah menggariskan 2 pandangan ulama. Satu mengatakan permainan dadu itu, jenis dadu tu ada 6 muka tu, main saja tak haram, makruh. Dan pendapat yang kedua, tak taruh pun haram juga. Kerana dia alat untuk judi. Begitulah daun teruk. Daun teruk itu dicetak di kilang untuk benda. Untuk orang beribadah ke untuk judi? Untuk judi. Maka benda itu tidak elok pada sisi syarak. Betul tak? Maka tak moleklah kita main. Cuma pandangan haram ke tidak kalau main saja daun teruk tidak bertaruh.
Pendapat pertama tidak haram kerana tidak bertaruh. Pendapat yang kedua, walaupun tak bertaruh, dialah alat perjudian, hukumnya haram. Faham? Jadi kita kena berlapang dada. Ada orang yang nak ikut pandangan yang mengatakan tak haram, silakan. Macam sukan-sukan yang lain, snooker. Snooker itu bukan alat perjudian. Bila jadi haram? Dua cara. Yang pertama bertaruh. Nampak tak? Bertaruh. Itu baru berjudi, haram. Yang kedua, tak bertaruh, tapi sampai tak semayang. Nampak? Jadi, diri pemain snooker itu, permainan itu tidak haram. Yang haram, aridi. Benda yang di luar daripada snooker. Mana? Pertaruhan, benda luar. Tak semayang pun benda luar. Soalan seterusnya. Bagi saya tip nak berhenti rokok bulan puasa ini. Nampak tak? Orang yang kuat rokok ni dia buka ngerokok. Faham? Jadi masa 10 minit lagi nak buka, dia pun dah rokok. Dah cucur lagi. Faham tak? Dung. Cucur dulu. Tak? Apa dia? Buka dengan rokok. Bukan, tak tahu. Batal tak puasa? Tanya. Dia buka tak ada, sah tak sah. Dia puasa sah ke tak? Buka tak ada masalah. Dia tidak ada syarat sah berbuka. Tak ada. Syarat sah puasa. Jadi berbuka itu kita batalkan berbuka dengan memasukkan makanan. Nabi kata, aftiru ala tamar. Berbukalah dengan buah tamar. Nampak? Kita buka dengan rokok. Dah apa betul lah kita. Jadi moleklah berhenti. Nak berhenti nak buat guana, kuci pitu. Lama mana? 3 hari. Suruh bini rata kot luar. Faham lagi? WhatsApp tutup. Tidak mu cari gelepar lagi cari. Kalau orang isyak dadah, 2 bulan. Baru boleh. Faham? 3 hari beres. Tapi isyak pula lepas tu. Pas raya isyak pula. Dia cara mudah gini je, masuk hospital ambuh. Faham lagi? Dah masuk hospital ambuh dah. Nak mati dah. Faham tak? Doktor kata boleh icah dah. Boleh disecah dah ni, boleh tubik dah. Kita pun hantar mesej ke bini, beli 3 bangku. Nampak? Zaman Nabi Adam ada tak lagi dinosaur? Apa gitu semua tanya. Zaman Nabi Adam ada tak lagi dinosaur? Betul tak? Dinosaur benda tu deh. Dinosaur. Dinosaur ni binatang besar. Orang putih tak erti nak sebut. Dia bahasa Terengganu macam binatang besar. Jadi dinosaur, pelak. Okey? Sebelum daripada diturunkan manusia ke bumi, ada dah penghuni di bumi. Iaitu jin. Tak sebut dinosaur, jin. Okey? Itu yang bila malaikat Allah kata nak letak manusia di bumi, nak letak satu makhluk yang baru di bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikatku, aku nak letak satu makhluk baru di bumi sebagai penggantiku. Faham? Malaikat pun terus pertikai. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Adakah kamu ya Allah akan letak satu lagi makhluk yang akan membuat kerosakan dan berbunuh-bunuh? Siapakah makhluk itu? Jin. Kata ulama tafsir lah. Yang dipertikaikan oleh malaikat itu jin. Nak waksa lagi hak jahat berbunuh-bunuh, mana ada lagi di bumi? Ada dah. Iaitu jin. Okay. Tapi datang kepada kita pula bukti-bukti saintifik bahawasanya ada binatang-binatang besar. Kenapa? Dijumpai fosil. Fosil ni tulang lama. Okay. Isi tak ada dah, tinggal tulang. Tulang-tulang ini disambung-sambung menjadi lembaga binatang yang sangat besar. Bukan satu spesies, lebih dari 200 spesies. Jumpa di Argentina, jumpa di Itali, jumpa di sebahagian Rusia, jumpa di utara Kanada, jumpa di Afrika. Bila digabung jadi bentuk binatang. Kalau T-Rex contoh, satu binatang dan bentuk yang sama dijumpa juga di Eropah. Bermakna T-Rex itu ada di situ, ada di sana, di sini dan besar.
We tak jumpa tulang ikan paus. Panjangnya 4 buah bas. Kita sekarang sepanjang sebuah bas saja ikan paus. Tak, 45 kaki. Okey. Ikan paus dulu 120 kaki. 3 kali ganda. Jadi dapatlah kita simpulkan, binatang ini kalau dah tulang jumpa seluruh dunia, zaman dulu binatang tu wujud tak? Jadi kalau wujud dulu tulang itu kan ada isi. Mestilah ada isi. Isi itu dia gunakan komputer. Bagaimana rupa sebenar zaman dulu, keluar kod komputer, itu yang kita tengok sekarang. Tepat atau tidak? Zanniyah, sangkaan sahaja. Boleh jadi sama macam dalam komputer keluar cerita Jurassic Park, boleh jadi lain mukanya. Faham tak lagi? Mereka hanya bersandar kepada tulang yang ada. Dengan kepakaran nak buat balik bentuk muka. Macam kita nak cari bentuk muka penjenayah. Nak boleh kan? Hidung gini, tanya orang mata gini, akhir lukis akang-akang. Tak? Itu kerana kena keilmuan lah. Jadi yakinlah kita binatang-binatang ini hidup di zaman dahulu. Cuma tahun-tahun itu kadang-kadang betul, kadang salah. Kerana Allah saja tahu benda yang dahulu dengan secara tepat. Batu kadang ditulis 45,000 tahun, mungkin 20,000 tahun. Kadang ditulis binatang ini 100,000 tahun, mungkin 6,000 tahun saja. Zanniyah kerana pengetahuan makhluk. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan kamu semua ilmu, kata Allah, melainkan sedikit. Tapi sedikit itu kamu sudah boleh makmurkan dunia ini. Jadi boleh tak kita bersandarkan pada pakar-pakar dinosaur? Boleh. Kerana tak jadi dalam bab akidah. Itu bukan bab akidah, bukan bab halal haram. Okey? Jadi binatang besar, bila nanti bijaknya Allah menurunkan Nabi Adam dan isteri Siti Hawa ke bumi, maka terjadilah perubahan bentuk binatang. Perubahan bentuk binatang daripada raksasa besar menjadi saiz manusia. Dulu gajah mamos, gajah purba, gajah zaman dinosaur, tingginya 18 kaki atau 19 kaki. Gadingnya saja 15 kaki. Bila turun manusia yang bersaiz kecil, maka Allah jadikan perubahan, datang pula binatang-binatang, terhasil binatang-binatang yang bersaiz manusia. Maka gajah kita yang ada sekarang 5 jenis gajah dunia. Yang paling besar gajah Afrika, 10 kaki tinggi. Okey, tidak ada dah 9 kaki di situ. Dulu double decker bah gajah. Nampak pergi London tengok bah 2 tekak, double decker itulah saya gajah dulu, gajah mamos. Gadingnya saja sudah 15 kaki. Kalau gading 15 kaki takkan body 3 kaki, cocok gading jalan. Faham lagi? Mana kau tubuh 18 kaki, 20 kaki. Sekarang gajah paling besar gajah Afrika. Gajah kedua paling besar gajah India. Gajah ketiga paling besar gajah Thailand. Gajah paling kecil di dunia Malaysia. Beratnya 5 tan. 5 tan gajah Malaysia. Gajah Afrika 8 tan, 9 tan seekor. Nampak? Jadi betul lah binatang dulu besar-besar. Dalil jumpa tulang. Takkan tulang dulu kecil je, besar anak ayam je. Tapi lama duduk dalam bumi jadi kembang. Tak, gitulah sahihnya. Faham? Kadar-kadar tu saja. Bukan dalam bab akidah. Boleh kita pakai perkataan pakar-pakar walaupun mereka orang kafir. Tapi ini bukan cerita bab akidah. Dia cerita tentang perkara-perkara zaman dulu berdasarkan fakta. Sikit lagi soalan seterusnya, panjang pula cerita dinosaur. Saya pengurusi masjid, imam culah buat kerja, apa saya nak buat? Tanya aku juga. Bagi tahu molek kerana dia imam. Faham tak? Dia bukan tukar pasang mozek. Imam kan panggil molek tak? Kita perlukan tugas yang lebih, komitmen yang lebih daripada imam-imam yang dilantik di sini. Tak? Cakap molek-molek. Selalu berpesan. Soalan seterusnya. Apakah halal kita video call dan bermesej dengan awek? Apa niat tengok. Kalau bukan mahram, keperluan boleh. Kita boleh call bini orang. Nak khabar benda? Nak khabar laki dia suruh hantar anak kunci kereta. Boleh ya? Kerana anak kunci kereta hilang atau tinggal dalam kereta di pejabat. Boleh ya? Ini bini Cik Mak Cik Mak Misha. Anak kunci kereta dia tinggal dalam kereta. Boleh pergi atas tak jabat sekarang? Boleh. Jual beli. Boleh ya?
Nampak? Kita nak driver homestay dia, bini dia akak, anak dara dia akak. Ni siapa? Ni saya anak puang Cik Mak, tuang homestay. Khabar kaya kita nak sewa homestay esok. Nak mari ramai-ramai duduk esok. Nak ambil kunci lagu mana? Itu boleh. Yang jadi duduk buang puang malam-malam itu haram. Tak? Awak dah buat ambil tu. Acu teka. Nampak tak? Ya, lelaki kata, duduk kukunya salah, duduk berak. Faham? Punah ranah habis. Faham? Awak sekarang pakai baju kelawar ke baju kurung? Awak tanya gitu. Puan kata baju kelawar. Kalau lelaki jawab, saya baju kelawar juga. Dah boleh. Bang bodoh juga baju kelawar. Soalan seterusnya, lama-lama, ya nak ditanyalah rambut pula. Rambut keriting ke rambut lugu? Acik ambil gambar rambut sikit nak tengok. Ni rambut pula. Minggu depan nak tengok tiok. Punah ranah gitu. Lelaki puang betul tak? Jadi gitu lah. Takkan waktu bik sifat 20 dua orang tu. Dah jadi. Ujuk hidang bakok dah jadi dah. Rapuang datang haid boleh tak dia pergi belajar mengaji Quran? Boleh. Boleh. Tak boleh? Tak boleh mengaji Quran. Pergi belajar boleh. Dah benda beza mengaji Quran ke belajar? Ngaji tu qiraatu lil sawab. Nampak? Bacaan kerana menuntut pahala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Tu qiraatul lis sawab. Nampak? Baca nak cari pahala. Tak boleh. Muhid. Dah belajar boleh. Jadi bila kita belajar agama, kita sedang haid, kita jangan baca macam biasa satu ayat. Faham? Kita belajar hukum. Daripada baca ayat kepada baca hukum. Ini tanwin, ini iklab, ini qalqalah, ini mat jaiz. Nampak? Ni mat lazim. Ni mat stu. Soalan seterusnya, jatuh talak tak bila dia kata aku cerai kamu? Jatuh talak. Sebab aku, kamu dan ada perkataan. Dia kalau dua tak jatuh. 3 lapas jatuh. Aku cerai kamu jatuh. Faham? Dia kena orang yang menceraikan, orang yang kena cerai dan lapas. 3 tu. Aku cerai kamu. Aku yang mencerai, kamu yang kena cerai. Cerai lapas. 3 tu jatuh. Tapi kalau tidak ada yang dicerai, tak jatuh. Aku cerai, tak jatuh. Dia pergi kat bini dia, aku cerai, tak jatuh. Cerai aku, lagi tak jatuh. Tapi kalau aku cerai aku, 3 lapas, tak jatuh. Kerana orang yang dicerai tak sebut. Aku cerai aku. Bini dia kata, gila. Nampak? Nampak? Dah pun cerai pun gila. Kamu cerai kamu, tak jatuh. Aku cerai aku, tak jatuh. Aku cerai aku, cerai aku, cerai aku. Tak jatuh. Sedap mulut ke. Aku terus selawat kan. Nampak tak? Aku cerai. Tak jatuh juga. Faham? Kalau mu nak mu cerai, tak jatuh. Kan aku cerai kan, tak jatuh. Kan aku cerai kamu, tak jatuh juga. Berapa ada aku, cerai ada, kamu ada. Kerana ada kang, tak jatuh. Kerana kang itu istiqbal. Yang jatuh perbuatan manusia ini 3 saja. Hal madhi, hal istiqbal. Telah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku. Dalam bab cerai, akan berlaku, tak jatuh. Yang jatuh, sedang berlaku, telah berlaku. Aku telah menceraikan kamu, jatuh. Kamu sedang kena cerai, jatuh. Aku akan ceraikan kamu, tak jatuh. Aku ceraikan dengan anak sambang kan. Aku ceraikan kangkang terkangkang, tak jatuh. Faham lagi? Oh, letih jarang tak set ni. Aduh lah. Ada siapa nak tanya soalan Isang? Bukan mu, orang lain lah. Siapa nak tanya soalan Isang? Dah, nak semayang pula. Ada Ada tak? Ya. Baju ada najis. Masih automatik.
Basuh baju dalam mesin. Mesin kita ni ada air di dalamnya. Air tu sampai tak 2 kolor? Tak sampai. Okey, ni baju. Ambil baju ada air kecing. Contoh seluar dalam lah. Biasanya jarang piyah kena air kecing tak? Biasa seluar dalam. Underwear. Seluar dalam. Okey. Lipat gitu, ada air kecing, bubuh dalam ni. Air ini bila kena air najis ni, bila kena, air ini sudah mutan najis, ternajis. Okey, kerana ada seluar dalam di dalamnya. Okey, kita pun ambil baju baru pula, baju bersih hak lain, hak tak kena najis. Tak? Piyah, ridak, baju Melayu, kuta, jubah, telekong, gibak, faham? Masuk attack. Kan masuk seluar dalam je. Faham? Masuk attack. Masukkan segala yang suci ke dalam air yang mutan najis. Semua pakaian mutan najis. Itu cerita dia. Jadi lepas pada mesin gonggang, waktu beg, hendaklah kamu bilas. Air lalu sekali. Okey? Supaya bersih. Itu cara basuhan. Kalau yang ada bilasan, air dari atas masuk, air di bawah keluar, hukumnya sah. Kerana bilas tak syarat, manual, auto pun boleh. Yang tak boleh, dia hanya gogong, terkurung air dalam tu, semua mutan najis. Okey? Lagi soalan. Suka lagi. Biarlah. Dia nak kena cerai. Dia siapa nak tanya ke dia? Ya. Kalau seseorang tu dia buat dosa akibat disihir orang. Contoh si isteri kena buat kasih. Lepas tu dia berderhaka dengan suami dia. Jadi isteri dia tu dosa. Melawan suami kerana disihir, bukan diri dia. Tidak berdosa. Tidak berdosa. Si suami ni rasa hati ke apa ke? Rasa hati lah si suami. Lepas tu si suami ni patut apa boleh kena buat. Suami kena faham lah orang yang disihir, jangan kita marah dia. Kenapa nak berasa hati? Dia bukan sengaja. Nampak? Kerana fikirannya itu dikawal. Nampak? Diganggu. Orang yang fikirannya diganggu tidak boleh diterima segala muamalatnya. Batu orang yang nyanyok tak boleh. Orang nyanyok, orang tidur dan sebagainya, orang pengsan, tak sah muamalat. Orang tengah tidur, aku cerai kamu 3 talak. Dah jatuh. Tengah tidur cerai. Padahal nikah budak lagi. Nah, orang tengah tidur, wakah tanah. Dia tidur, dia ada tanah banyak. Aku wakah dah tanah aku, buat batu ndang, pergi ke wak masjid. Tak sah. Kerana tidur, otak tak betul. Maka begitulah orang yang kena sihir. Nampak? Pasal ramai perempuan, tapi bukan semua yang diraka tu kena sihir. Lagi. Biasa dia yang ahli sihir. Okey? Kita kena sabar, itulah ujian Allah. Susah sekejap, senangnya lama di akhirat nanti. Lagi soalan. Wajib ya, kena buang seming. Tangan kita seming, gini ya. Tangan seming, okey. Tangan seming, tangan baru, tangan apa sajalah. Bila kita nak ambil wuduk, tangan ni anggota wuduk tau. Anggota wuduk ada. Okey, bila nak basuh, wajib tak kena ni. Kulit. Kena, wajib buka. Plastar, wajib buka. Belat, wajib buka. Seming, wajib cabut. Bila boleh kau atas seming? Kalau tak boleh cabut. Boleh cabut tak? Tak boleh? Baru tu soalan. Lagi boleh cabut, kena cabut. Faham? Kerana nak menunaikan ibadah. Tak boleh cabut lah pasal seming. Nak cabut ke mana? Faham? Kalau ubuh cabut, tak boleh nak ubuh dah. Rosak tulang kita. Barulah dilonggarkan syarak. Tidak wajib cabut. Bila tak wajib cabut, boleh tak kena air? Tak boleh. Tayamum. Jadi cara dia ialah ambil wuduk, muka dulu. Lepas muka, tangan.
Lepas tangan, basuh segala tangan yang tak kena seming. Katakan seming kat ni je seming. Okey. Sini tak seming, kita basuh tangan tu. Sini tak boleh kena dah pasal ada seming. Kita tayamum. Tepuk, sapu muka debu, tepuk, sapu tangan kanan, tepuk, sapu tangan kiri ke atas seming. Ada kau kata kena ulang, ada kau kata tak payah ulang, kau dhaif. Faham lagi? Faham ke atas seming. Habis tu baru sambung wuduk, sapu kepala, telinga, basuh kaki. Okey? Lagi soalan? Ya. Kalau tempat wuduk tu luka, tak boleh kena macam debu tadi lah. Tak boleh kena debu pula. Kalau kena air boleh tak? Tak boleh kau. Kalau kena jadi guna. Nak tahu tu. Memudarat baru boleh, tak kena. Semayang tidak, darurah saja. Okey, pendapat mutamak darurah saja. Maknanya bila sembuh mengena qada. Kerana awak ni kehilangan dua alat bersuci. Faqidut tahura ini air tak boleh, tayamum pun tak boleh. Nampak? Tapi pendapat yang dhaif tak payah dah. Kerana tak boleh kena, tak payah kena. Tak apa, dimaafkan syarak, tak sah dah. Lagi soalan. Cepat. Buat baik kat seorang. Orang mana? Mai apa sini? Belajar. Kat mana? Okey. Bersumpah kena bayar kafarah sumpah. Kalau kita bersumpah tak membuat yang wajib, berdosa. Kalau bersumpah nak buat maksiat, berdosa. Itu lapas sumpah yang berdosa. Tapi kalau bersumpah tak mau pergi dah rumah dia, kita nak pergi kena langgar sumpah, bayar kafarah. Okey? Kena bayar kafarah sumpah. Dan kalau kita bersumpah tak mau buat benda-benda yang elok, kita langgar sumpah kita. Kerana Allah tak suka kita tunaikan sumpah, tak buat benda yang baik. Aku sumpah dah, tak mau pergi dah rumah pak saudara aku. Aku berasa hati sangat. Demi Allah tak mau pergi dah. Jawabnya pergilah. Bayar kafarah sumpah, pergi. Kerana hubung silaturahim itu disukai syarak. Okey? Ada lagi soalan? Budak dah jawab, dosa ke tak? Balik tak lagi? Tak balik lagi, tak wajib. Muru auladakum bisalah. Soalan terakhir. Nabi kata, muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'a. Fadribu 'alaiha wahum abna'u asyar. Taklah wajib kamu suruh anakmu solat bila mereka genap umur 7 tahun. Dan taklah kamu pukul akan anak kamu jika meninggalkan solat jika umur sudah 10 tahun. Darjah berapa? 10 tahun. Darjah 4. Okey. 7 tahun wajib kita suruh solat, bukan wajib solat. Situ kita kena faham. Okey? Anak kita masuk dah umur 7 tahun, wajib suruh solat, bukan wajib solat. Ada beza tak tu? Wajib solat lain. Ni wajib suruh aja. Dia tak wajib solat. Maknanya kita hanya khabar dia, "Dek, semayang subuh." Tu. Selepas habis dah wajib. Dia tak wajib pun solat. Dan apa yang wajib? Perdengarkan suruh solat itu ke telinganya. Supaya apa? Supaya bila hari-hari kita suruh, sudah jadi biasa perintah bersolat. Bila dia sudah balik, dia sudah jadi budak orang yang tidak meninggalkan solat. Kerana apa? Kerana perintah suruh solat, dia sudah biasa dari umur 7 tahun. Faham lagi? Jadi tarbiyah solat namanya. Okey? Maka kalau dia sudah berumur 10, pukul. Adakah wajib pukul? Kata setengah ulama wajib pukul. Zahir hadis. Kata setengah ulama sunat pukul. Pukul lagu mana? Pukul anak. Nak tahu pukul anak lagu mana? Haram pukul binatang untuk menyakit dan melukakan binatang. Binatang haram pukul luka. Binatang haram pukul menyakitkan dia. Tak boleh. Apatah lagi anak. Faham lagi? Lebih lagi tak boleh. Pukul perlahan saja dan supaya dia tahu dia bersalah meninggalkan solat. Sebab tu dalam hukum hudud, di Bandar Aceh tengok hukum hudud, orang yang minum arak ditangkap, kena hukum hudud 40 pukulan. Rupanya 40 itu
tak sakit. Faham? Satu perlahan je gini. 1, 2, sampai 40. 400 pun tak sakit kalau lagu tu. Dan kenapa dihukum juga? Supaya dia rasa insaf bersalah. Melakukan jenayah. Faham? Dilihat oleh orang ramai. Faham tak lagi? Jadi kita pukul anak sampai lebam, haram. Pukul anak sampai berdarah, haram. Itu bukan pukul yang dibenarkan syarak. Okey? Pukul nak khabar dia bersalah je. Dan kadang-kadang budak tak kena rotan pun dia gelepar dah. Kita ambil rotan, kita buat bunyi piang 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 piang, belum batin ku dah. Wah, tapi mak dia berlari. Bapa! Padahal tak kena pun. Piang 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 gitu. Belum batin dah. Tahu tak? Itu saya nak menakutkan dia supaya tak berani tinggal solat. Terima kasih. Mudah-mudahan dipertemukan pada kali yang lain. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.